Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini kita mau meresponi panggilan Allah untuk datang beribadah kepadanya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan suci, suci, suci. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang, berhimpun untuk menyembah-Mu. Arahkanlah kiranya segenap hati dan pikiran kami hanya kepadamu.
agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Kita akan membacakannya secara bertanggapan, kemudian ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Kita baca bersama, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kami. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Karena itu baiklah pada saat ini masing-masing kita membuka hati di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mendengar doa-doa pengakuan dosa kami. Kami percaya bahwa dalam kasih karunia-Mu, Engkau telah mengampuni kami. Kiranya pengampunan-Mu memberikan kami kekuatan baru untuk mengikut Engkau. Dan kiranya tangan-Mu tak henti-hentinya membentuk kami menjadi bejana yang layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Hendrawan Wijoyo dengan tema Gairah Hidup Kristen. Siang ya? Siang, Iya. 早安。 Ya pagi deh ya, cincai lah ya. Ya yang sore nanti, yang malam juga boleh ya. Ya, Pokoknya 随 semua 便你们 selamat. Ya, sudah nyala ya. Satu aja sebenarnya oke ya. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sebuah firman dengan tema gairah hidup Kristen. Ya, kita akan 弟兄姐妹们，我们今天要思想一个主题，就是基督徒的活力。 sama-sama kita akan buka dari Yunus pasal 4 请大家看约拿书第4章 ayat 1 sampai 11, tapi kita baca sampai ayat 4 aja ya. 第1到第4节。 Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 4. 第1到第4节， Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Elai memberi judul bagian ini, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? 这是约拿大大不悦，甚是发怒，就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的摘，所以我急速逃往他失去。耶和华啊，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。”耶和华说：“你这样发怒合乎理吗？” Bapak Ibu, bagi sebagian besar kita, kalau kita nanti meninggal, kita udah tahu ya antara dikremasi atau dikubur. 弟兄姐妹们，我们都知道，当我们死的时候，你要选择土葬还是火葬？ Tapi bagi kita yang punya uang 3 miliar, nganggur, nggak mau diapa-apain, bisa ada pilihan yang lain. 但是若你储蓄上有3个M 的话呢，你有别的选择。 Pilihan ketiga itu adalah hidup lagi. 第3个选择就是你能够活过来。 Hidup lagi. 啊，怎么会活呢？ Iya Bapak Ibu ya. Jadi di luar negeri ada orang-orang yang melayani namanya cryonics. 那现在在外国有人做这个保存尸体的事。 Jadi Bapak Ibu dengan membayarkan uang sekitar 3 miliar, nanti setelah Bapak Ibu meninggal, tubuhnya itu yang sudah jadi mayat nanti didinginin di dalam tabung-tabung nitrogen ya. 啊，那么你们有钱的话呢，你可以把你的尸体啊交给他们，他们把你的尸体放在一个大瓶子，有很多那个化学液体保存。 Ngapain didinginin, emang nangkep ikan kakap? 为什么要把它冷冻呢？ Harapannya Bapak Ibu, mimpinya nanti di masa depan orang bisa dibangkitin lagi setelah mati. 因为他们向往以后啊有新的发明，你能够活过来， Dijamin apa enggak? 有保障吗？ Ya kagak. 当然没有， Pokoknya 3 miliar dulu. 先 Kan 还 gitu, 3个 ya. M， Ini namanya bisnis Bapak Ibu 这 ya. 个叫做教义。 Bapak Ibu, memang banyak sekali di antara kita, bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak ingin meninggal. 当然，我们当中多数人不希望能够死。 Kita makan yang sehat, kita olahraga, kita cari gaya hidup yang prima supaya bisa tidak cepat tua, tidak cepat kenapa-napa. 为了要长生不老、长生不死呢，我们就运动，我们吃有营养的食物。 Tapi sebagian dari manusia Bapak Ibu ada yang nggak pengen lagi hidup, pengen mati. 但是奇怪，有些人啊不想活， Sebagian dari mereka itu telah kehilangan semangat hidup ya. 这些人啊失去了那种生活的活力。 Sebagian ini tuh benar-benar pengen mati, mau bunuh diri.
真的想死想自杀。 Kalau kita yang nggak pernah ngalamin mungkin nggak kebayang ya kenapa orang mau bunuh diri. 若是你没有经历过，你可能想象不到为什么人要自杀。 Tapi kalau sudah pernah mengalami tekanan hidup begitu rupa, kadang-kadang pilihan bunuh diri itu jadi menggoda buat sebagian orang. 但是若你经历这个生活重大的压力，可能自杀就会引诱你了。 Ini saudara-saudari kita yang perlu kita dukung, perlu kita kuatkan. 这些人需要我们来帮助他们、支持他们。 Tapi ada sebagian juga orang yang hilang semangat hidup tapi nggak pengen bunuh diri. 但是有些人呢，没有生活的活力，但是也不要自杀。 Ngomongnya pengen mati tapi kalau dibilang nih baygon nggak mau gitu. 他口里说要死，你给他白干喝，他却不要。 Emang nggak sakit, emang nggak pahit. 你以为不好？你以为好喝吗？ Tapi kalau dosa gimana? 如果犯罪又怎么样 Ya, 呢？ Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang ingin mati ngomongnya tapi sebenarnya maksudnya sudah nggak ada gairah, nggak ada semangat, nggak ada dorongan untuk hidup. 这些人只是口里说要死，其实他已经舍弃了那种生活的活力。 Kenapa orang bisa sampai hilang semangat hidup? 为什么人会舍弃这样的热忱呢？ Pagi hari ini kita akan sama-sama gali ya beberapa alasan orang bisa hilang semangat hidup dari Alkitab. 现在我们从圣经能够看，为什么人舍弃这个生活的活力？ Dan akan kita sama-sama pelajari apa respon Tuhan kepada mereka. 那么我们看上帝如何回应他们。 Yang pertama Bapak Ibu orang bisa hilang semangat hidup, contohnya seperti Daud ya. 其中一个例子就是大卫。 Ini kenapa sih? Tolong PowerPoint ini, di PowerPoint aja ya pointernya ya. Bapak Ibu Daud itu di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 33 itu sedang berduka. 那么大卫呢，在撒母耳记下18章33节，他正在悲哀， Dia lagi nangis, lagi sedih sejadi-jadinya. 他非常的伤痛， Absalom anaknya meninggal dan dia baru tahu kejadiannya demikian. 因为他才听到他的儿子亚沙龙死了。 Dia berkata, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. 他说：“我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死。” Bapak Ibu Absalom tuh anak yang kurang ajar. 其实这个亚沙龙啊，很卑逆的一个孩子。 Udah ngerusak keluarga, bikin berantakan kerajaan, bahkan berani kudeta sama Daud. 那么他已经破坏了他们的家庭、他们的王国，分子要打倒他的爸爸。 Tapi kenyataannya Daud masih sayang dan sangat sayang sama anaknya ini. 但是大卫啊，还是很爱这个儿子。 Di dalam sedihnya lalu dia bilang, Tuhan kalau boleh aku aja yang mati gantikan anakku. 在他伤痛中，他说：“我恨不得替他死。” Bapak Ibu ini adalah sebuah respon yang sangat umum dari orang yang sedang berduka. 当然，一个伤心的人，他们有这样的反应是很正常的。 Bagi kita yang pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin orang tua, mungkin pasangan, mungkin anak kita bahkan. 我们曾经经历过失去父母、我们的配偶或者甚至我们的孩子的人， Kita ingin negosiasi sama Tuhan, Tuhan kalau bisa aku aja yang mati, jangan mereka, jangan dia. 我们常常要跟上帝谈判说：“不如我死吧，你不要把我的孩子拿去。” Ketika orang tua, ketika pasangan, ketika orang yang kita kasih, orang yang kita dekat itu meninggal, kita rasa, buat apa aku hidup? 当我们所爱的人走了，我们觉得我们生活没有意义了， Sangat wajar Bapak Ibu. 很正常的。 Bapak Ibu Allah kita adalah Allah yang memberi ruang bagi kita untuk menangis. 我们的上帝是会给我们这个空间来使我们悲哀的。 Setiap air mata kita berharga di matanya. 我们每一滴眼泪在上帝眼中是很宝贵的， Bahkan ia menangis bersama dengan mereka yang menangis. 甚至上帝与痛苦的人一同哭。 Di dalam kasihnya ada pengharapan dan kekuatan untuk melangkah maju menghadapi hari depan. 因为在上帝的爱有盼望，有能力使我们能够面对我们的前面的路。 Itu alasan pertama mengapa orang kadang-kadang hilang semangat hidup. 这个是其中一个理由，为什么某某人舍弃这个活力。 Alasan kedua Bapak Ibu kita ketemui dari kisah Musa. 第二呢，我们看摩西， Seorang hamba Tuhan, seorang hamba Allah yang sangat hebat, kok pengen mati? 为什么摩西上帝所重用的人想死呢？ Dalam bilangan pasal 11 dikatakan demikian, kata Musa, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, maksudnya ngomong sama Tuhan nih ya, sebaiknya engkau membunuh aku saja.
民数记11章14、15节，这个摩西对上帝说：“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我自己苦情。” Bapak Ibu kita lihat Musa orang yang hebat, orang yang kayaknya dekat sama Tuhan, tapi juga pernah pengen mati. 我们看摩西这样本事的人，也很非常亲近神的人，也要寻死， Karena Tuhan minta dia ngurusin bangsa Israel. 因为神差派他管理以色列人， Banyak banget orangnya. 人又这么多， Ngurusin orang 5 aja setengah mati. 管理5个人都不容易。 Masih ingat nggak dulu pas sekolah jadi ketua kelas? 你记得吗？你读书的时候，你被选为班长， Pas kuliah mungkin kerja kelompok ya. 可能做大学的时候你有小组， Kerja kelompok berenam, yang kerja cuma 1. 六个人一个小组，做工的人只有1个， Yang lain ongkang-ongkang kaki, Cita- tunggu nilai. 其他的闲坐等成绩。 Di kantor juga begitu. 在公司里也一样， Bilangnya makan siang, 说是吃中餐， baliknya sore, 但是回来已经下午了， terus pulang. 就回家。 Bapak Ibu kalau orang dikit aja stres ngurusinnya, Musa ngurusin banyak banget orang yang bawel, yang gak bersyukur, yang bersungut-sungut. 管理这么少数的人都很困难，更何况这个摩西啊，面对这个又刚硬又是常常埋怨的民族， Di dalam perikop itu bangsa Israel bilang sama Musa, hidup begini susah amat, mendingan di Mesir. 以色列人对摩西说：“哎呀，活在这个旷野多么苦啊！不如我们回到埃及吧。 Di Mesir makan daging, makan ikan, makan semangka, makan bawang. 在埃及有肉，有什么都有。 Ini bangsa Israel mungkin kepanasan, otaknya halu ya. 可能他们被太阳晒到热到他的头脑没有用到了。 Sejak kapan jadi budak dapat makan daging, makan bawang, makan semangka? 什么时候成为奴隶的有肉吃呢？ Tapi mereka nggak bersyukur bener. Musa dioceh-ocehin, Tuhan dioceh-ocehin. 但是他们没有感恩的心，只有埋怨上帝和埋怨摩西。 Musa bilang kalau begini mati aja dah. 摩西说：“如果这样的话，不如死吧。 Dia lelah. ”他疲乏， Kata anak muda sekarang burn out istilahnya. 就好像被燃烧完了， Ada terlalu banyak masalah dan tanggung jawab yang dia mesti hadapi. 因为他面对各种的重担和这个责任。 Tapi Tuhan memberikan jawaban bagi dia. 但是神回答他， Pilih 70 orang tua-tua yang bijak. 他说：“你选这7个有智慧的老人家， Roh yang ada padamu, kuasa penyertaan Tuhan itu akan kubagi kepada mereka. 在你身上的灵，我要分给他们， Supaya mereka bisa bantuin kamu menjalani tanggung jawab yang sama ini bersama-sama. 使他们能够帮助你一起做起这个责任。 Kepada hambanya yang lelah, yang merasa sendirian, Tuhan kasih komunitas, kasih orang-orang yang bisa menemani perjalanannya. 对于上帝神父比较孤单的，好像独自的，上帝就会给他一个团体，给他力量。 Apa yang dialami Musa, Bapak Ibu juga bisa kita alami. 摩西所经历的，我们也能够经历到。 Belakangan Bapak Ibu ekonomi lagi susah. 最近经济也不好， Orang yang kerja di kantor itu makin tegang gitu. 在公司做工的越来越紧张， Siapa yang akan tereliminasi bulan ini? 他们怕这个月谁被开除呢？ Toko-toko ya bergelimpangan. 有很多的人物 Lagi sulit sekali. 非常困难， Kita kerja keras ya. 我们努力的做工， Kadang dimaki sama atasan. 有时候我们的老板骂我们， Kadang disikut sama teman kerja. 有时候呢被我们的朋友所 Kadang ditusuk sama bawahan. 或者被我们的部下刺伤。 Ini kerja apa gulat? 这个是做工还是打 Menderita 架呢 banget.？非常痛苦。 Tapi bukan cuma yang kerja, yang sekolah studi juga begitu. 不是像做工的读书的也一样， Ngeliatin layar aja. 每天看荧幕， Onsite, 哎，现在开学啦， online. 又是上线， Online, 又上线， offsite. 又可以到学校， Ya, aduh kayaknya capek, nggak ada kelarnya. 好像继续这样不断的很累。 Kadang-kadang isunya capek, jadi lelahnya itu bukan soal kerja, bukan soal studi, tapi soal kehidupan sehari-hari.
其实你们疲劳不是单单因为工作或者读书，但是你每天所面对的生活。 Belum tangan sakit sembuh, 哎呀，这个手 pinggang sakit, 痛还没有好，我们腰又开始痛， dengkul sakit, 膝盖又痛， kepala sakit, 头又痛， kuping sakit. 耳朵也痛。 Nggak habis-habis 哎 sakit. 呀，这个病连续不断的来， Kadang-kadang di rumah ada masalah, 在家里有问题， ntar anak ada isu, 孩子又出什么问题， tetangga bangun rumah, 隔壁的人又建屋子， kayak sengaja pas kita tidur dia ketok gitu kan. 所以我们睡觉的他就在那边做工， Aduh, hidup kok nggak ada habis-habisnya. 好像这个生活真的没有办法过。 Kepada kita Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai lelah dan hilang gairah hidup, Tuhan bilang, kamu jangan sendiri. 所以呢，上帝对我们每个人说：你们在独自痛苦的，你们不要独自一个人， Kita butuh komunitas. 我们需要一个团体。 Kita butuh sahabat-sahabat yang mengerti kita, yang mau mendengar kita, yang mau mendukung, mendoakan kita. 我们需要有些朋友能够听我们的苦，能够帮助我们的人。 Kalau masalahnya kesehatan atau finansial mungkin juga teman gak bisa langsung doain terus besok datang uang 3 miliar. 若是你生病也没有钱，你朋友为你祷告，也不等于说明天就有3个M 在你口里了。 Tapi dengan cerita-cerita ada penguatan, mungkin ada ide-ide untuk maju masa depan lebih baik. 但是当你把心事说出来，可能人会帮助你出路。 Cerita sesama saudara, sesama teman gereja, kalau nggak dapat juga ya sama hamba Tuhan. 若是跟你的亲人或者教会的信徒，若没办法的话，也可以找神父。 Itu rencana Tuhan buat kita yang kehilangan semangat karena lelah. 这就是神为那些疲乏的人的一个计划。 Nah yang ketiga sebabnya itu seperti Elia Bapak Ibu. 第三种人要死的就是以利亚， Di 1 Raja-Raja pasal 19 Elia pengen mati. 在列王记上记载说，以利亚寻死啊。 Kemudian maksudnya Elia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 那么以利亚说，以利亚见这光景就起来逃命，到了犹大别是巴，将仆人留在那里。他就跟上帝说：“耶和华啊，罢了，求你取我的生命，因为我不胜于我的列祖。” Ya iyalah nenek moyangnya pelaut. Ya. Bapak Ibu dia tuh merasa gagal Bapak Ibu ya. 以利亚觉得他很失败。 Elia itu sudah berjuang melawan kerajaannya Ahab ya, keturunannya Ahab dan istrinya. 那个时候呢，以利亚正在打那个时候的王，就是亚哈王和他的太太。 Ahab sama Isabel itu membawa penyembahan berhala ke bangsa Israel. 那么阿哈王和耶西别呢，把这个城市的人带领到拜这个巴利。 Elia udah berusaha bertahan hidup di tengah kekeringan, kelaparan bertahun-tahun. 以利亚已经维持他在痛苦的生活当中。 Di Gunung Karmel dia adu kuasa sama penyembah-penyembah Baal. 他在加密山和这些巴利人奋斗。 Katanya dewamu dewa geledek, turunin coba api dari langit lah petir, bisa nggak? 他说：“你的上帝是打雷的，你将他把那个火降下来，能够吗？” Kok nggak bisa, dewanya tidur ya. 他说：“咦，为什么你的神睡觉吗？为什么没有火啊？” Pas dia dua ceder, geledek dari Tuhan. 后来呢，上帝就给他们听到这个打雷的声音。 Sudah hukumin nabi-nabi Baal, ternyata Isabel bilang, besok kamu mati. 当他已经打败了巴利这些神明，耶西别说：“你明天就要死啦。” Umatnya seakan-akan lupa sama semua yang terjadi. 那么你这个上帝的子民好像忘了他所做的， Karena itu Bapak Ibu, Elia merasa gagal. 所以以利亚觉得他失败了。 Aku udah capek, 他说：“我累了， aku tinggal sendiri kata Elia. 我现在独自一个人， Aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. 我为主已经这样努力着做， Tetapi bangsamu meninggalkan perjanjian dengan engkau. 但是你的子民离开了你的业， Tinggal aku seorang diri dan aku pun mau dibunuh sama mereka. 现在剩下我一个人，他们也要把我杀了。” Bapak Ibu, Elia merasa fail. 以利亚觉得他很失败， Tapi Tuhan punya jawaban bagi Elia. 但是神也有以利亚给他的答案。
Kepada nabinya yang merasa sendiri, Tuhan bilang, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. 那么上帝对他说：“但我在以色列人中为自己留下7000人，是未曾向巴力七夕的，也未曾以巴力亲嘴的。” Dia pikir dia sendiri, ternyata ada 7.000 orang lain yang setia sama Tuhan. 以利亚觉得他可能剩下一个人，哦，原来还有7000人忠心于上帝。 Dia kira dia gagal, tapi kata Tuhan begini ayat sebelumnya. 那他以为他失败，但是前3节上帝说 Pergilah kembalilah ke jalanmu, urapi itu Hazael jadi raja, Yehu juga jadi raja, dan Elisa bin Safat jadi penerusmu.：“ 他说你回去从旷野往，他说你要告亚谢做亚拉兰王，也要告耶户做以色列王，也将以利沙成为你的门徒。” Bapak Ibu, Elia pikir yang kemarin dia lakukan tuh semuanya udah gak ada gunanya, ke depan udah gak ada harapan. 以利亚觉得他以前所做的已经没有用，前面也没有盼望了。 Tapi ternyata Tuhan bilang, ke depan masih ada harapan, yang kamu lakukan kemarin tidak percuma. 但是上帝提醒他，你还有盼望，你所做的一切不是白白的，不是虚度了。 Karena nanti si 3 nama ini, terutama Elisa, akan menghukum dan mengakhiri dinasti Ahab. 因为你刚才所提的那个3个名以利沙，他们要打倒这个亚哈的王国。 Kamu gak gagal. 你不是失败， Sekalipun mungkin orang lain, bahkan diri kamu merasa kamu lebih buruk daripada nenek moyangmu. 可能你自己觉得，或者别人觉得你不如你的列祖。 Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang dalam hidup sekarang merasa gagal. 我们也可能觉得我们失败了。 Banyak dari antara anak muda bermimpi mau kuliah lalu kerja berhasil. 很多年轻人，他们盼望读了大学以后，他们做工，他们有成就。 Banyak nonton YouTube, lihat TikTok. 看 YouTube， 看 TikTok。 25 kerjaan pertama, lulus kuliah kan. 25岁大学毕业， Usia 30, 100 juta pertama beli mobil. 那么30岁得到了这个100条，就买1辆车。 Sebelumnya usia 28 nikah. 那么之前的28岁结婚， Usia 35 punya rumah, berkeluarga, mapan. 那么35岁呢，又有家庭，又有家，哇， Empat- 生活很好。 40 mau pensiun muda. 那么40岁呢，要提早退休。 Pas masuk kerja diinjek-injek orang. 哇，但是呢，事实不是这样，一做工被人压， Karir begitu-gitu aja. 这也就是平平常常。 Boro-boro nikah, pacarannya mesti didoain. 不要说结婚，连女朋友男朋友都没有， Kita rasa kecewa. 我们就觉得很绝望。 Kita berharap apa, kejadiannya apa. 我们盼望这个，但是事实又不一样。 Apalagi kata-kata orang banyak banget menilai kita seakan-akan kita gagal. 有很多人在那里常说，一直批评我们，失败。 Bapak Ibu yang menikah dulu pas mimpi menikah gimana? 以前要结婚的人，他们的想是怎么样的呢？ Nanti kalau saya menikah, saya mendoakan nanti sama pasangan bisa rukun, mesra, rutin mesbah keluarga. 还没有结婚之前，我们就想以后啊，我跟我的配偶一起祷告，集起这个家庭的祭坛，哇，很相爱。 Pas udah nikah yang rutin bukan mesbah keluarga, tapi ribut keluarga. 那结婚以后呢，不是说有家庭祭坛，但是每天在那里吵。 Kenapa kok hidup melempem? 为什么生活这样差劲呢？ Kita banyak bermimpi, tapi banyak juga gagal. 我们有很多梦想，也有很多失败。 Menurut orang anak kita nggak baik, nggak jadi orang. 人家说我们的孩子不成人， Mungkin sekarang menurut dia anak kita kambing kali. 他以为我们的孩子是羊啊， Belum jadi katanya. 还没有成为一个人啊。 Bapak Ibu, kepada kita yang merasa hidupnya gagal, Tuhan mau bicara sesuatu. 对于我们觉得我们失败的人，上帝要向你说， Berhasil atau gagal hidup kita bukan dinilai dari kata orang, bahkan bukan dinilai dari kata kita. 我们的成功失败不是听人说或者听我们心声说而已， Tapi dari kata Tuhan. 但是看上帝怎么说。 Kalau kita udah lemes duluan karena lihat hidup kita nggak seperti kita impikan,
Tanya Tuhan, Tuhan mau apa dari hidup kita? 若我们已经看到我们的梦想达不到，已经开始衰弱，你要先问上帝，你在我身上的。 Karena mungkin kita sudah di jalan yang tepat kata Tuhan. 可能上帝说你已经在正确的路了， Karena Tuhan tidak lihat umur, tahun, usia, rekening. 因为上帝没有看你的岁数、你的人生、你的储蓄， Tapi yang Tuhan lihat kamu setia nggak dalam perkara kecil. 但是上帝要看你在小事上忠心吗？ Setiakah kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar 你 hidup 是 kita? 否忠心，愿意成为你家人的祝福？ Bapak Ibu, orang keempat tipenya adalah yang hilang gairah hidup adalah yang seperti Yunus. 第四种人失去生活活力的就是耶拿。 Di dalam Yunus pasal 4 ayat 3 sampai 4 dia Yunus ngomong gini. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? 耶拿说：“上帝啊，我不愿意活了。”那么上帝说：“你这样生气合理吗 Bapak Ibu, Yunus marah sekali. ？”耶拿很生气， Dia sebel karena Niniwe nggak jadi dikena hukuman sama Tuhan. 他很生气，因为上帝不要惩罚尼尼微的人。 Dia diutus ke Niniwe, kota yang nggak kenal Tuhan, untuk beritakan berita pertobatan. 那么上帝差派他这个不认识上帝的尼尼微，叫他传这个悔改的信息。 Dikasih tahu mau dihukum, biar berbalik ke jalan yang benar. 他告诉他们：“你们不悔改，就会受到上帝的惩罚。” Tapi Yunus nggak senang kalau mereka diselamatin. 但是耶拿心里也不甘愿上帝拯救他们， Makanya dia lari ke Tarsis. 所以呢，他逃跑到大斯。 Pas udah kepaksa pun dia cuma bilang, bentar lagi kalian dihukum, mati lu pada gitu. 那么他只是心里这样说，讲风凉话啊，你不久就要受到上帝的惩 Dia 罚。 nggak jelasin Tuhan mana yang menghukum, dewa yang mana nih menghukum nih kan. 他也不解释尼尼微的人哪一个上帝要惩罚他们。 Dia nggak jelasin cara bagaimana supaya nggak dihukum. 那么他也没有告诉他们，你们要怎么样脱离这些惩罚的方 Dia cuma 法。 lewat Niniwe aja kasih tahu, mati semua gitu. 他只是走过这个尼尼微说：“哦，你们死哦，你们惨哦，你们就要死啦。” Jadi nggak seperti Musa, nggak seperti Elia, Yunus sebenarnya nggak capek. 其实他不像以利亚和摩西那么的疲乏， Dia pahit aja. 他只是心中有苦度， Pahitnya ini ekstrim Bapak Ibu. 很极端的。 Bapak Ibu, ini nabi pada umumnya seperti ini. 先知应该是这样的地位， Allah itu biasanya marah terhadap dosanya umat. 上帝多数呢对这个犯罪的子民生气， Lalu nabi disuruh untuk beritakan hukuman. 那么就差派先知来告诉这些子民。 Nanti setelah dikasih tahu, biasanya nabi berbalik kepada Tuhan memohon pengampunan daripada Tuhan. 好多时候呢，这个先知告诉了这些犯罪的人，那么他就向他们代求。 Tuhan, boleh nggak jangan dihukum? 那么先知会说：“上帝啊，可以吗？不要惩罚他们。” Jadi nabi belain umat yang sebenarnya layak dihukum. 所以呢，这个先知呢辩护应该被惩罚的子民。 Contohnya Musa di Keluaran 30 sampai 33. 比如说摩西在出埃及30到33， Ini bangsa udah nyebelin, udah berdosa, mau disikat sama Tuhan. 上帝要毁灭这个人民。 Tapi Musa berdiri sebagai nabi Tuhan berkata, Tuhan boleh nggak jangan please. 但是摩西成为上帝的先知说：“主啊，可以吗？不要惩罚他们。” Di dalam interaksi itu Tuhan bilang oke, tidak. 后来呢，在交谈当中，上帝答应他，好，不惩罚他们。 Kejadian 18, Abraham 那么在创世纪18章，亚伯拉罕， itu mau dihabisin sama tuan kota. 上帝要毁灭一个城。 Abraham bilang boleh nggak kalau sejumlah ini jangan dihukum. 那么这个亚伯拉跟上帝讨价，如果那个城市有这样多的好人，不要惩罚他们，可 Turun 以 dikit 吗？ lagi boleh nawar jangan dihukum. 又在谈判，再入少数的人不要惩罚，可以吗？ Inilah tugas dan kebiasaannya anak-anak Tuhan. 这就是上帝子女的一个任务。
bersyafaat bagi umat yang berdosa, yang belum kenal Tuhan. 就是为那些还没有相信上帝的人、犯罪的人向神代求。 Tapi Yunus enggak. 但是耶拿没有这样做， Tuhan yang mesti bersyafaat bagi Niniwe di hadapan Yunus. 反而上帝在耶拿面前向尼尼微人代求。 Yunusnya marah. 那么耶拿还生气， Biar mati itu semua orang. 但愿他们全部死掉。 Tuhannya bilang kenapa marah sih? 那么上帝说：“耶拿，为什么你生气？ Kamu bisa belajar cinta nggak? 你要学习爱， Aku tuh sayang loh sama mereka. 我爱他们。 Enggak, mendingan gue mati. ”耶拿说：“不要，我宁愿死。” Bahkan umat yang biasanya berdosa, yang biasanya keras kepala, itu Niniwe sekarang malah mau bertobat. 反而这个罪恶重重的尼尼微人愿意悔改。 Tapi Yunus enggak, dia sengaja diliatin dari jauh. Mati nggak nih orang? Mati nggak nih pada begitu? 但是耶拿没有这样的想法，他从远远看这个上帝有没有惩罚这些尼尼微人。 Kenapa sih Nabi Tuhan sampai begitunya? 为什么上帝的先知是这样的呢？ Ternyata Bapak Ibu Yunus itu tahu siapa orang-orang Niniwe dan orang-orang Asyur ya. 原来这个耶拿非常了解尼尼微人和这些亚述人。 Bapak Ibu orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur itu orang-orang yang terkenal salah satu yang paling kejam. 他们这两种人啊，是出名的残忍。 Dia serang orang, hancurin kotanya, dia bakar, dia bunuh, dia perkosa. 他打败人家的国家，他焚烧，他强奸。 Ini gambar di batu ya, orang-orang Asyur yang bikin sendiri. 这个是亚述人所做的雕刻， Mereka membanggakan bahwa mereka menguliti lawan-lawannya. 他们把这些敌人的皮啊割掉， Mereka tusuk lawan-lawannya yang mati. 他们把这些敌人刺伤。 Niniwe bukan kota yang polos dan tak bersalah. 尼尼微不是那种纯正无罪的人， Justru Niniwe adalah kota yang telah melukai, membunuh, menyakiti, menakuti banyak kota lain termasuk kota-kota Israel. 其实尼尼微曾经包括以色列国，他们曾经攻击威吓他们的人。 Bapak Ibu, tetapi bahkan kepada kota Niniwe Tuhan bilang, aku sayang kepada mereka. 但是在上帝眼中，甚至像尼尼微这样的人，上帝都爱他们。 Kepada kota yang besar yang 120.000 orang penduduknya. Bahkan ternak-ternaknya pun aku sayang. 他们居民的人有12万多人，甚至上帝也爱他们的牲畜。 Bapak Ibu, kacamata kasih Allah ini sulit dipahami oleh Yunus. 所以，上帝这个充满爱的眼睛，耶拿不能够明白， Bahkan juga mungkin sulit dipahami oleh kita. 可能我们也不明白。 Bapak Ibu, di masa kini mungkin kita yang tinggal di Jakarta bergumul juga. 可能我们住在耶加达的人也有很多的挣扎。 Bapak Ibu, kita orang Kristen kalau pada doa syafaat pada senang doain pemerintah kan ya. 我们代祷的时候，我们常常为我们的政府祷告。 Kita doain Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Bapak RT, Bapak Camat, Bapak Lurah, semua kita doain. 我们为我们的这个总统啊、副总统、州官的，全部为他们祷告。 Tapi makin didoa bukan makin benar. 但是我们觉得越祷告，好像他们的做法越来越不好。 Itu orang pada aneh-aneh. 他们这些人就是很古怪的。 Ini lagi kemarin tuh satu nih om nih, ya. Ini satu om ya, ngelarang-larang situs-situs ya. Anak-anak kita yang masih remaja pada bergumul, pada nangis-nangis di pojok. 啊，这个部长呀很对呀， Ya, 他禁 si om 止 nih. 很多这个在线上的game。 Anak-anak mau main game di Epic, di Steam, nggak bisa, 现在 diblokir. 很多的青少年想上网玩这些游戏，他禁止了。 Mau gagah-gagahan, mau hebat-hebatan. 他觉得他很本事。 Kita lihat kok makin lama makin nggak bener sih. 我们看他们的做法越来越差， Ini didoain ada gunanya apa enggak? 我们常常为他们祷告有用吗？ Kalau kita doain biar dilawat Tuhan nggak terjadi, apa didoain biar lewat? 我们求神的触摸他们。 Tapi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk mempunyai sudut pandang kasih Allah. 其实上帝造我们是要从上帝的眼光来看。 Bahkan kepada mereka yang menurut kita tidak layak mendapatkan kasih Allah, kita dipanggil menjadi perpanjangan kasih Allah. 其实我们看这些人好像
不配得到上帝的祝福，但是上帝要差派我们来帮助他们。 Kita nggak liatin kapan pada mati. Gitu. 我们不是像耶拿等着你什么时候死， Kita nyatakan kasih, kita lakukan yang terbaik buat negara, buat bangsa kita. 我们要为我们的国家、为别人献出最好的。 Bapak Ibu, kota Jakarta itu kota yang besar. 耶加达是一个大城市， Pagi sampai siang tuh 10 juta orang ada di Jakarta. 从早到晚大概有berapa 100 Sejuta ya pokoknya 10 juta ya. 10 juta Ya, banyak nolnya. Ya. Bapak Ibu tuh orang semua cari makan, kuliah, hidup, cari nafkah di Jakarta. 很多人都来到盐城读书啊，找生活。 Kalau Tuhan berkata Tuhan sayang pada kota yang 120.000 orang, apa Tuhan nggak sayang sama kota yang 10 juta orang? 若是上帝爱这个小城市的人，何况我们这个耶加达这么多的人， Kita dipanggil Bapak Ibu menjadi perpanjangan kasih Allah. 上帝呼召我们成为上帝爱的官， Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. 甚至对于那个伤害我们的人、使我们失望的人。 Bapak Ibu, saya ini anak Glodok sejati ya. 我是 Glodok 的人， Lahir di Glodok, besar di Glodok ya. 我从哪里出生，也在哪里长大。 Kalau Bapak Ibu sering lihat rumah-rumah di Glodok, ini pagarnya kayak begini ya. 你们看 Glodok 的家，它的铁门啊都是这样子的， Itu pagar dari lantai sampai ke langit. 从顶到底， Itu kucing aja mau lewat bingung. 猫要进去都难了。 Kalau kebakaran kuncinya hilang jadi open. 若是火烧的话，找不到锁匙，你们就会烧死。 Tapi Bapak Ibu kenapa orang rumahnya begini? 为什么人要做这样的屋子呢？ Karena orang-orang ingat sebuah kejadian, bahkan beberapa kejadian di mana mereka dianiaya. 因为他们回想几年前他们曾经被逼迫。 Sebagian besar dari kita masih ingat kejadian di tahun 98. 我们当中可能还记得98事件的事， Toko orang dibakar, dijarah, rumah orang dihancurin. 很多人的店被烧，他的东西被抢， Orang mati di jalan diperkosa. 人在路上被强奸而死。 Ada luka, ada trauma, ada kepahitan di dalam hidup kita. 所以我们的心有这个伤痛，有这个恐惧感， Yang bahkan luber ke bentuk rumah kita. 一直影响到我们所造的物质。 Bapak Ibu bahkan bukan cuma mungkin secara ras ya berbeda lalu ada kepahitan. Tapi juga secara agama mungkin. 不单单种族的问题，还是宗教的问题。 Masih cukup segar di ingatan kita betapa kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan kita mendapat perlakuan kelas 2. 好多时候，我们觉得我们身为基督徒，成为第二等人物， Mungkin kita punya kekecewaan tertentu. 可能我们有某种的失望。 Tapi Bapak Ibu Tuhan bilang kepada kita, aku mengasihi mereka. 但是上帝告诉我们，我也爱他们。 Mau nggak kamu menjadi perpanjangan tangan kasihku itu bagi 你 mereka? 是否愿意帮助我来爱他们？ Kalau mereka-mereka itu yang kadang-kadang membuat gairah hidup kita lemes, membuat kita nggak semangat, Tuhan justru bilang, setiap kesempatan kamu ketemu mereka, jadikan kesempatan memberitakan kasihku. 若是你觉得这些人啊，已经使我们烦恼疲乏，但是说每一次你遇到他们，我给你机会，把我的爱留给他们。 Bapak Ibu, biar setiap hidup kita itu menjadi bukan hidup yang tanpa pengharapan. 当然，我们的生活不是说没有盼望的生活， Bukan hidup yang pengen mati. 不是寻死的生活， Tapi hidup yang excited, yang semangat untuk memberitakan kasih Allah. 但是有那种活力，有那种热心，要把上帝的爱告诉别人。 Memberitakan kasih Allah, bentuknya salah satunya memberitakan kabar baik. 但是真正的要把上帝的爱传给别人，其中一个呢，就是把信息、好消息告诉他 Tapi 们。 bukan cuma itu doang. 但是不单单这样而已。 Ketika kita menolong orang lain, membimbing mereka, memberitahu mereka hal-hal yang baik, yang menolong buat hidup mereka, itu juga perpanjangan kasih Allah. 当你帮助别人解决他们的困难，这个也是一种上帝的爱。 Bahkan ketika kita mendengarkan mereka, pasang kuping, menjadi pendengar, menghibur mereka, itu adalah juga perpanjangan kasih Allah. 或者呢，人家诉苦，你只是给我们的耳朵听，这个也是上帝的爱。 Bapak Ibu, beberapa minggu lalu kami naik Grab mobil, Grab car dengan keluarga saya ya. 几天前，我和我的家人坐 Grab，
Bapak Grabnya tuh karena keponakan saya lagi nangis, bukan nangis ya, bunyi suara-suara gitu lagi ngomong. Terus Bapak Grabnya tanya, oh udah umur berapa? 因为我带着我的然后这个司机说，哎，小孩子几岁啦？ Terus kita bilang kan, udah segini bulan. Terus, oh gitu ya. 我说哦，几个月了？他们哦好。 Ya, Bapak Ibu, dari suaranya saya dengar ada berbeda, berubah. 那么我从他的声音啊， Pas 有 dia 一点 ngomong, 改变。 pas dia ngomongin anak, suaranya jadi tipis. 当他讲到孩子，他的声音呢就越小， Hati saya anget, 我的心就发热， kayaknya Tuhan mau bekerja nih. 好像上帝要做工了。 Saya tanya, Bapak udah berkeluarga belum? 我就问他先生，你有家庭吗？ Oh sudah 4 tahun lebih. 他说我结婚4年了。 Saya tanya, Bapak sudah dapat keturunan? 我问他有孩子吗？ Belum. 他说还没有。 Bapak Ibu lalu dia bercerita mengenai kekecewaannya. 后来他就讲到他的失意， Dia sudah lama pengen sekali punya anak. 他很盼望有孩子， Orang tuanya sudah tua, menantikan sebelum orang tuanya meninggal, pengen lihat cucu dari anak itu. 他父母也老了，他希望父母还没有走之前能够看到他们的孙， Tapi belum dapat. 但是到现在还没有得到， Dia bingung, dia sedih, dia kecewa Bapak Ibu. 所以他很彷徨，他很失意，很绝望。 Di dalam percakapan itu saya coba berusaha menggali apa lagi yang dia kecewa. 后来我是否在挖出他到底还对某些事什么失望？ Apa yang dia bisa syukuri sama Tuhan. 他能够感恩一些什么事呢？ Saya tanya, gimana bisa ketemu istri? 我说你怎么会认识你的太太？ Dia bilang ketemu istri karena makan di warteg. 他说因为在瓦德吃饭遇到了他。 Ya, teman-teman pemuda remaja ya, mungkin habis ini ya. 青年人可以去瓦德啊。 Iya. Lalu kita cerita, lalu saya bilang di akhir pembicaraan, Pak bersyukur ya Tuhan sayang sama Bapak. 后来我们讲了，我说哎呀，感谢主啊，上帝很爱你。 Perjalanannya dekat Bapak Ibu, mungkin kalau saya jelasin dia Injil Yohanes nggak keburu. 路程很短，所以我解释约翰福音可能没有时间了， Mungkin juga nanti dibuka pintunya ditendang. 所以 Ya. 我就把我踢出去。 Nggak selalu kan momennya bisa pas gitu loh. 当然不是每一个时刻都正确的， Tapi bahkan di momen yang kurang pas pun kita bisa menjadi perpanjangan kasih Allah. 但是在这样的情况，我们也能够把上帝的爱交流给他， Dengarkan mereka. 就是听他们 Jadi pribadi yang penuh kasih. 成为一个充满爱的人， Seperti yang Tuhan minta dari kita. 是上帝要求我们做的。 Kalau begitu Bapak Ibu kita akan semangat terus hidup. 这样的话呢，我每天都有活力。 Ketemu orang baru, ketemu orang lama kita pikir bagaimana caranya hari ini saya bisa jadi perpanjangan tangan kasih Allah buat mereka. 看到旧信徒、信信徒，你心里就会想：今天我怎么样用上帝的爱来爱他们？ Amin. 阿门。 Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan dan Tuhan kami kasih kesempatan menjadi syafaat bagi umat-umat yang lain. Bapak kami rindu supaya hidup kami Bapak sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau hari ini Bapak nanti setelah kami keluar dari gereja ini, kami mungkin ke mall, kami mungkin ke tempat makan, kami pergi kemanapun itu. Kami rindu Bapak supaya perkataan kami, perbuatan kami, betul-betul menjadi tumpahan kasih Allah dari hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan pimpin kami, kalau ada orang-orang yang kami kecewa terhadapnya, Tuhan tolong kami juga menjadi kasih Bapak. Tuhan tolong kami supaya di dalam kehidupan kami di kerja, di studi, di rumah tangga kami. Kalau kami ada merasa lelah, bingung, capek, mohon Tuhan hiburkan kami.
Mohon Tuhan kirimkan saudara-saudara seiman. Bahkan kami boleh menjadi saudara-saudara seiman yang menemani saudara-saudari kami yang sedang lelah, yang sedang kehilangan semangat hidup. Kami berdoa Bapak bagi jemaat-jemaat yang bergumul dengan duka yang masih terus dialami. Bapak kami tahu kehilangan mereka sangat menyakitkan, sangat sulit bagi mereka. Kami rindu Bapak supaya di dalam komunitas umat Allah ada kuasa kasih Allah yang menguatkan, yang mencukupkan supaya sungguh kami boleh menapaki masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin lelah dengan kondisi fisik yang Tuhan kasih. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan juga boleh menguatkan hati mereka, menguatkan fisik mereka bahkan. Supaya sungguh Bapak ada ucapan syukur, ada semangat menapaki hari, memuliakan Tuhan melalui setiap interaksi yang mereka lakukan dengan orang-orang lain. Tuhan kami berdoa supaya GPMRI, supaya setiap kami betul-betul menjadi perpanjangan tangan kasih Allah bagi Jakarta. Kami yang seringkali kecewa, kami yang seringkali sedih, bahkan takut. Mohon Tuhan kasih kuasa roh-Mu, supaya kami menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu bagi Jakarta. Tuhan kami berdoa juga untuk sinode GPMRI di seluruh Indonesia, bahkan juga bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Supaya sungguh kami boleh menjadi bentuk lubernya kasih Allah bagi dunia, bagi ciptaan, bagi seluruh hal yang Tuhan ciptakan. Makasih Bapak untuk panggilan yang mulia ini. Tolong kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat silakan duduk. Dan marilah pada saat ini kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam perjamuan kudus, untuk mengenang akan Tuhan. Mengenang
Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Pemberita Injil atau melalui kotak persembahan yang telah tersedia. Kita angkat pujian di sini, ku menghadap wajah-Mu. Tuhan, ketika kami melihat ke belakang akan hari-hari yang telah kami lalui, kami sadar bahwa hanya lengan-Mu lah yang menopang kami. Kami sadar sesungguhnya Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Karena itu izinkanlah kami pada saat ini untuk datang, membawa persembahan kepadamu. Dan kiranya bukan hanya uang yang kami bawa, melainkan juga segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami yang kami letakkan di mezbah-Mu. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Sang Immanuel dan Juru Selamat umat manusia, pimpinan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu masing-masing yang percaya kepada Kristus,
kiranya menyertai dan memampukan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh gairah dan penuh dengan kobaran semangat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini dan untuk memuliakan Dia sampai bertemu dengan Dia muka dengan muka. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usaha dan pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah masyarakat di mana engkau ditempatkan. Mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum Guru Injil Betty menyampaikan warta jemaat, saya ada satu pengumuman terlebih dahulu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Selama 74 tahun Tuhan sudah memimpin gereja kita. Tuhan menyediakan hamba-hambanya yang dengan setia melayani, menggembalakan, mengasihi domba-dombanya. Ya, dan Tuhan juga telah mengutus hambanya, Guru Injil Hendrawan Wijoyo, 4 tahun lalu melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini, ya. Tapi Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan setiap hambanya. Tuhan memimpin dan memberikan pimpinan yang jelas dalam kehidupan Guru Injil Hendrawan Wijoyo bahwa beliau harus melanjutkan studinya dan beliau akan berangkat ke Amerika per tanggal 20 Agustus nanti. Ya, jadi beliau secara resmi per 20 Agustus nanti mengundurkan diri dari jajaran hamba Tuhan GPMBRI Kemurnian dan juga Sinode GPMBRI dan akan berangkat studi. Ya, hari ini adalah khotbah terakhirnya beliau. Tentu bukan benar-benar terakhir gitu ya, nanti bisa kembali lagi dan berkhotbah lagi ya. Nah, kita akan mendoakan untuk beliau ya, tapi sebelumnya saya persilakan untuk boleh menyampaikan apa yang mau disampaikan terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, saya anak GPMBRI ya. Dulu saya kenal Tuhan dari masih hamba Sincan, hamba detektif Conan ya, di Kemurnian ya. Saya dulu di sekolah minggu para remaja kenal Tuhan, bertumbuh. Saya 2010, itu berarti 12 tahun lalu berangkat ke Saat, juga Bapak Ibu yang utus. Bapak Ibu yang doakan, saya ingat di doa-doa Rabu saya tahu bahwa nama saya disebut, diingat, didukung oleh GPMBRI. GPMBRI Kemurnian tuh keluarga buat saya. Dari kecil, dari masih cupu, sampai sekarang lebih cupu lagi ya. Sama Bapak Ibu ya. Makasih Bapak Ibu. Bukan cuma 4, bukan sebenarnya 4 ya, 5 tahun ya, karena di Dalam Mogot juga ya, Kocong-cong ya. Karena di Dalam Mogot kan juga saya dikirim setahun ke Dalam Mogot. Selama ini kebersamaan saya bersyukur sekali karena saya mendapatkan ruang di dalam hati Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita bersama untuk boleh berproses menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau saya harus berangkat untuk studi mulai dari akhir tahun ini, maaf Bapak Ibu, maaf saya harus jalani ini dengan berat. Sebenarnya jauh lebih indah kalau saya terus jalan bersama-sama Bapak Ibu pelayanan. Tapi Tuhan kasih visi, kasih beban, kasih gambaran itu dari sejak di kampus, dari dulu, dari awal. Jadi tidak mungkin tidak taat. Saya jalanin dan Tuhan yang buka jalan, sehingga saya akan berangkat, saya minta izin sama Bapak Ibu, saya pamit. Bukan pamit berarti bukan jadi anak GPMBRI lagi, bukan jadi orang GPMBRI, bukan. Tapi saya pamit supaya kalau boleh selama studi 2 tahun saya nambah berguna bagi kerajaan Allah. Supaya pulang bisa jadi berkat yang lebih baik lagi. Mohon doakan supaya nggak meledak di pesawat ya. Kalau nggak nanti jadi khotbah terakhir beneran kan ya. Iya, jadi supaya baik-baik begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk selama ini.
saya bertumbuh bersama dengan Bapak Ibu. Thank you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya rencana-Mu tidak pernah salah dalam kehidupan anak-Mu, Guru Injil Hendrawan Wijoyo. Engkau telah membukakan jalan seluas-luasnya bagi hamba-Mu ini. Ketika mamanya sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, bahkan bisa berjalan dan beribadah bersama-sama lagi. Tuhan izinkan hamba-Mu ini boleh melihat keponakannya lahir dan boleh bersama-sama beberapa waktu sebelum berangkat. Bahkan Tuhan menyediakan seorang pasangan hidup bagi hamba-Mu ini. Boleh menjadi penopang, boleh menjadi pendukung selama studi di sana walaupun harus dari jarak jauh. Dan Tuhan membukakan jalan. Kebutuhan biaya studi Tuhan sediakan. Kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan sediakan melalui beasiswa-beasiswa yang ada. Maka biarlah Tuhan dengan penyertaan dari Sang Immanuel, kami berdoa Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin penerbangan hamba-Mu tanggal 20 Agustus nanti ke Amerika Serikat. Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai selama studi program Pasca Sarjana di sana. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi hamba yang semakin memuliakan nama-Mu, hamba yang boleh semakin menjadi banyak, menjadi berkat bagi banyak pihak sesuai dengan rencana-Mu yang agung dan mulia ya Bapa. Terima kasih untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera, karena Tuhan juga pasti menyertai orang-orang yang ditinggalkan, menyertai mama, menyertai koko, menyertai ipar, menyertai keponakan, menyertai pasangannya, dan menyertai kami keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih. Dengan hati yang penuh sukacita kami berdoa mengantar anak-Mu ini untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya silakan ke Guru Injil Betty. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan wartaut pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam pengenalan akan dasar-dasar pengakuan iman Kristen ataupun rindu untuk mengikuti untuk masuk menjadi anggota GPMRI melalui atestasi ataupun juga rindu untuk dibaptis pada bulan Desember tahun 2022, maka kelas katekisasi sudah dibuka dan akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu jam 11:30 mulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 27 November. Jadi apabila saudara-saudari sekalian itu sangat ingin mengikuti untuk kelas katekisasi ini, bisa segera mendaftarkan diri kepada Dekan Ruth Rosiana Lasor yang nomor HP-nya ada di warta ya. Jadi bisa dilihat di warta, elektronik warta yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu. Paling telat sampai 21 Agustus pendaftarannya. Ya, jadi segera cepat-cepat. Dan minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dan menjadikan sebagai anggota keluarganya. Ini tema khotbahnya anggota keluarga Allah yang akan dibawakan oleh Pendeta Johannes Lee In Hang. Ada 3 pertanyaan yang akan direnungkan melalui khotbah minggu depan, yaitu mengapa pakai gambaran keluarga? Apa uniknya? Apa yang menjadi keistimewaan jadi keluarga Allah? Lalu yang ketiga, apa yang jadi tujuan dari Allah menjadikan kita sebagai keluarga Allah? Ya, jadi ada 3 hal yang akan dijawab di dalam khotbah minggu depan. Dan Departemen Wanita Sinode GPMRI mengundang para kaum wanita, ya, para kaum wanita untuk mengikuti ceramah kesehatan yang akan membahas tentang kesehatan otot dan syaraf melalui Zoom, ya, yang akan diadakan pada Rabu minggu depan 10 Agustus jam 2 siang, ya.
Jadi bagi para wanita ya, siapa saja wanita, mau ibu-ibu atau wanita, pokok judulnya ya. Pokoknya judulnya wanita gitu ya. Boleh mengikuti Zoom ini dari tempatnya masing-masing. Link Zoom-nya mungkin nanti akan diberikan ya. Jadi siapkan waktunya untuk bisa ikut. Dan sekali lagi diingatkan kepada jemaat sekalian agar setiap kali datang di dalam ibadah untuk datang tidak terlambat ya. 9.15 sudah tiba di sini, menenangkan hati ya untuk mempersiapkan diri. Jangan terlambat. Datang lebih awal, cari tempat parkiran dan sebagainya, belum lagi registrasi dan sebagainya. Jadi datanglah lebih awal. Karena ketika lonceng berbunyi maka pintu di bawah akan ditutup. Ya, pintu di bawah akan ditutup. Ini menolong kita, menolong saudara-saudara seiman yang sudah datang untuk kita bisa mulai ibadah dengan fokus ya, tidak nengok-nengok siapa ini datang yang terlambat begitu ya, tetapi bisa fokus di dalam ibadah kita bersama. Ya, jadi tolong kerjasama dari jemaat sekalian sehingga kita bisa beribadah juga dengan tenang, dengan sukacita. Ya, demikian pengumuman kita pada siang ini. Kita akan bersaat teduh.